Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidi Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam wa tahiyyatul Islam hiya assalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnianya kita masih diberi kesihatan dan kesempatan untuk sama-sama hadir pada malam ini kuliah ilmu secara online siri ke-8 bagi menamatkan perbahasan tentang bab puasa dan juga iktikaf sebagai satu persediaan lah bagi menghadapi bulan Ramadan. Dan insyaAllah lepas ni saya akan baca fiqh siyam Syekh Hasan Haitu rahimahullah, cuma live di FB sajalah. Jadi sahabat-sahabat yang nak follow boleh masuk dalam grup WhatsApp Imam Bajuri Center, dan setiap iklan kelas yang saya akan adakan, saya akan iklan di situ. Ada pun Telegram, itu untuk nota-nota yang saya terjemuh, saya buat lah. Itu tujuan dibuat dua grup tu. Jadi insyaAllah hari ini kita masuk wa yafsudu al-i'tikaf bil jima'. Dan sebelum tu yang lain lah insyaAllah bab ataupun kitab Umdatus Salik wa Umdatun Nasik ini kita tak berhenti kat sini. Kita akan sambung juga lepas ni. Hari dan waktu tu saya akan sebut semula lah. Saya akan tengok waktu yang sesuai dengan diri saya lah. Kemudian kita akan sambung bermula daripada awal kitab. Bab puasa kita tak baca dah, sebab kita dah pernah baca. Boleh? Sebab tu syarahan saya kalau perasan dia macam lebih akademik lah. Walaupun katanya kumpulan muzakarah kitab ni suruh saya ngajar untuk orang awam, tapi dah terlanjur. Perbahasan tu kadang sedikit luas. Saya minta maaf banyak lah kepada ibu ayah yang sanggup mendengar sampai kali ini. Barakallahu fikum. InsyaAllah. Jadi kita masuk wa yafsudu al-i'tikaf. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Wa yafsudu al-i'tikafu bil jima'. Dan batal i'tikaf dengan jima'. Dengan syarat jima' tu dengan sengaja. Dan tahu pula hukumnya haram. Dan dilaksanakan secara ikhtiar sendiri, bukan dipaksa. Itu syarat-syarat untuk batalnya i'tikaf dengan jima'. Sengaja, tahu hukum haram, dan juga pilihan sendirilah, bukan dipaksa. Boleh? Wabil inzal an mubasyarah. Itu juga batal i'tikaf bila mana keluarnya air mani dengan mubasyarah. Mubasyarah ni maknanya bersentuh kulit ke kulit. Betul? Sekalipun dibuat di luar masjid. Jadi Zaid iktikaf keluar masjid untuk qada hajat, kencing berak, ternampak bini, balik rumah kejap, qada hajat lain. Faham tak? Berjimak tu. Ataupun tak berjimak, pegang sana pegang sini tanpa berlapik, tak, maka keluar air mani. Jadi perbuatan tu dilaksanakan di rumah, bukan di masjid. Kita sebut batal juga yang i'tikaf. Begitu kalau istimna' onani lah, itu juga membatalkan i'tikaf. Okey, dan perbuatan tadi tu haram kalau i'tikaf tu i'tikaf wajib. Secara mutlak, secara totally haram kalau i'tikaf tu i'tikaf wajib. Tapi kalau i'tikaf tu i'tikaf sunat, maka haram berjimak dan haram bersentuhan antara lelaki dan perempuan tanpa berlapik tu di mana? Di masjid. Ataupun adapun di rumah tidak mengapa, tidak haram. Itu kalau i'tikaf tu sunat. Okey. Dan kita sebut jimak, begitu juga al-inzal an mubasyarah, keluar air mani disebabkan ada sentuhan kulit ke kulit, itu tidak membatalkan i'tikaf yang telah lalu. Contoh dia i'tikaf 10 hari, lepas 5 hari berlaku je tadi.
dua benda tu. Hak 5 pertama tu sah dah lah. Hak 5 akan datang tu. Dan waktu iktikaf ketika tu batal. Yang dah lalu tu dah settle dah. Dah selesai dah. Okey. Faham tak? Poin seterusnya ialah jima' dan inzal al-mubasyarah tadi membatalkan juga tatabu' kalau seseorang tu bernazar untuk iktikaf secara berturut-turut. Jadi mamat bernazar untuk iktikaf 10 hari berturut-turut. Lepas 5 hari jima' bini. Lepas 5 hari mubasyarah sehingga keluar air mani. Maka kita sebut batal tatabu'. Dengan makna apa? Dia kena ulang balik iktikaf daripada awal. Hari pertama, hari kedua. Boleh. Berturut-turut tu batal. Dia tak boleh terus sambung. Lepas jima' tu sambung tu hari ke-6 tak boleh. 5 tu batal. Tatabuk tu batal, maka dia kena start daripada awal balik. Jadi apa yang batal? Tatabuk. Adapun pahala tak batal. 5 hari yang lepas tu dapat dah pahala. Cuma kena ulang balik. Nanti daripada awal. Semula. Hari pertama balik. Kedua, ketiga, keempat, lima, keenam, ketujuh, lapan, ke-9, 10. Tu. Yang terbatal ialah at-tatabuk. Turutan tu, berturut-turut tu batal. Adapun pahala 5 hari yang pertama tu kekal dia dapat pahala. Sebab iktikaf ni dia kalau 10 hari tu mana 10 ibadat lah. Maka bila 5 dah selesai, dapatlah pahala. 5 yang akan datang tu yang tak dapatnya. Tak. Berbeza kalau sembahyang, puasa, wuduk. Kalau batal sikit, batal semua. Sebab kita tak boleh pecah-pecahkan dia. Sembahyang, faham tak? Sembahyang 4 rakaat. Ambil masa 10 minit. Masa tahiyat akhir tu akad punggung kentut. Jadi kita sebut batal. Apa yang batal? Sembahyang. Pahala batal semua. Secara total batal. Sebab apa? Sembahyang ni tak boleh diagih-agihkan. 1 rakaat, 2 rakaat tak boleh diagih. Dia seketul, seekor lagu tu. Maka bila batal sikit, batal semua. Berbeza dengan i'tikaf. Faham tu? Ya Allah. Wa in nazara muddatan mutatabi'atan lazimahu fa in kharaja lima la budda minhu ka aklin wa in amkana fil masjidi wa syurbin in lam yumkin fihi wa qada'i hajatin hajatul insan wal maradi wal haidi wa nahwi dhalika lam yabtul. Nah, kemudian saya sebut kalau seseorang tu nazar untuk iktikaf satu tempoh yang berturut-turut. Kita buat contoh selalu biar mudah. Saya bernazar untuk iktikaf 10 hari berturut-turut. Bila nazar, maka wajib saya tunaikan 10 hari itu secara berturut-turut. Tak? Lepas tu kalau saya sebut start bila? Esok contoh, saya sebut esok. Maka kena start esok lah. Tak boleh buat awal 10 hari. Tak boleh awal. Tak boleh juga lambat kan? Tak boleh. Kena start dengan waktu yang telah kita tetapkan dalam nazar tadi. Boleh? Tapi kalau luput, maka kena qada. Kalau seseorang tu bernazar untuk iktikaf secara terpisah-pisah. Sahaja aku bernazar untuk iktikaf hari Senin. Dia bernazar sahaja aku bernazar untuk iktikaf 10 hari secara terpisah-pisah. Sahaja aku bernazar untuk beriktikaf 10 hari secara berpisah-pisah. Maka adakah wajib dia buat secara berpisah-pisah? Tak boleh buat secara berturut-turut. Kita sebut dia boleh buat berturut-turut. Sebab bila dia buat berturut-turut itu dia tidak lebih hanyalah zada khaira, menambah kebaikan. Faham tak? Jadi kalau dia nazar untuk berturut-turut, maka mesti berturut-turut, tak boleh terpisah. Tak boleh buat terpisah. Kalau tak, kena ulang balik. Tapi kalau dia buat kalau dia nazar untuk buat berpisah-pisah, terpisah-pisah, maka dia boleh buat secara berturut-turut untuk tunaikan nazar. Ya Allah. Jadi kalau seseorang tu bernazar untuk beriktikaf dalam satu tempoh seperti 10 hari secara berturut-turut, maka wajib ditunaikan. Fa in kharaja lima la budda minhu ka aklin, maka hukum akal yang berkait bagi nazar iktikaf yang berturut-turut. Kita ambil 10 hari 10 hari. Fa in kharaja lima la budda minhu, kalau dia keluar dalam tempoh 10 hari itu, dia keluar untuk tujuan apa? Lima la budda minhu, untuk benda yang nak tak nak mesti dia kena buat. Benda yang mesti lah. Keaklin, makan yang kena buat lah. 10 hari tak makan mampu sama tu. Tak. Wa in amkana fil masjid, sekalipun dia boleh makan dalam masjid. Jawapannya nanti Syekh akan sebut lam ya betul, tak batal.
iktikaf yang berturut-turut tersebut tak batal. Boleh. Di perkara-perkara yang kita nak sebut ni ialah perkara-perkara yang tidak membatalkan iktikaf yang berturut-turut. Kita ulang. Kalau seseorang tu keluar untuk perkara yang ma la budda minhu, contoh makan, wa in amkana fil masjid, sekalipun boleh makan dalam masjid, kita sebut tak batal iktikaf yang berturut-turut. Sebab apa tak batal? Sekalipun dia boleh makan dalam masjid. Sebab makan dalam masjid ni adalah satu perkara yang yustahya minhu, yang kita malulah. Minum boleh, tapi makan dalam masjid ni segan, kita rasa segan. Maka boleh keluar untuk makan dan tidak membatalkan tatabuk tadi, berturut-turut tadi. Boleh? Okey, kalau dia keluar untuk makan tu, keluar ke rumah, dia balik rumah, makan kat rumah. Tengok, kalau rumah dia tu jauh sangat. Jauh sangat ni maknanya mengambil sebanyak-banyak waktu nazar. Contohlah dia bernazar untuk 2 hari iktikaf, ataupun 10 hari lah, ambil contoh tadi 10 hari. Jadi nak sampai ke rumah tu 6 hari, 7 hari baru sampai. Tu faham tak? Jadi dia keluar untuk makan di rumah, tapi tempoh nak sampai tu lama sangat, sampai yazhabu bihi aktsarul waqtil manzur, yang menyebabkan tempoh iktikaf tu majoriti, kebanyakan waktu iktikaf tu lenyap ataupun hilang disebabkan perjalanan dia nak ke rumah. Lebih logik sikit dia sebut 2 hari lah. Tak, dia bernazar untuk iktikaf secara berturut-turut. Lepas tu dia nak makan. Makan boleh keluar masjid. Tapi dia balik rumah boleh, tak ada masalah. Cuma kalau jauh sangat, sampai aksarul waqtil manzur, hilang, makna sehari setengah nak sampai ke rumah dia, yang tu kita sebut membatalkan tatabuk. Membatalkan apa? Berturut-turut. Dia kena start balik lah daripada awal. Terus. Fasyurubin illam yumkin fih. Juga kalau dia keluar untuk minum. Kalau tak boleh minum dalam masjid, itu syarat untuk tidak batalnya iktikaf yang berturut-turut. Ketika mana dia nak minum, maka syaratnya apa? Mesti minum tu tak boleh dilakukan dalam masjid. Kalau boleh dilakukan dalam masjid, dia keluar juga minum kat luar, batal tatabuk, batal berturut-turut. Faham tak? Jadi sebab tu saya sebut wasyurubin illam yumkin fih, dan minum juga tidak membatalkan puasa iktikaf nazar yang berturut-turut. Kalau minum tu tak boleh dilaksanakan dalam masjid. Kalau boleh dilaksanakan dalam masjid, sekira-kira ada orang yang boleh bawa air ke dalam masjid, dia minum dalam masjid lah. Kalau dia minum juga keluar, maka batal iktikaf tatabuk tersebut. Yang kena start daripada batal iktikaf tatabuk tersebut. Nah. Kemudian kita sebut wa qada'i hajatil insan. Dia keluar untuk apa? Kencing berak. Itu makna qada'il hajah. Masuk qada'il hajah dalam bab iktikaf, maknanya apa? Kencing berak semata. Faham tu? Dalam Faidul Ilahil Malik pun sebut gitu. Qada'il hajatil insan, menunaikan hajat insan, maknanya berak kencing. Bukan hajat orang lain kita tunaikan, tak. Jadi kalau seseorang tu sedang iktikaf 10 hari berturut-turut, kemudian dia keluar untuk kencing dan berak, kita sebut tidak membatalkan iktikaf yang berturut-turut tersebut. Sekalipun banyak, syirik hari tu, Pak keluar, tak batal. Naam. Kemudian bila dah keluar tu, pergi ke tandas, adakah mesti dia lari pecut? Lari pecut, berak pun selaju-lajunya, lepas tu kembali ke masjid secepat-cepatnya? Tak. Jalan macam biasa. Dia tidak ditaklifkan untuk berjalan laju. Tak. Tapi kalau dia jalan lambat, lebih daripada kebiasaan dia berjalan, main taktih macam baby lagu tu, itu batal lah tatabuk. Jadi tidak disyaratkan jalan laju, tapi tak boleh juga berjalan lambat. Jalan macam sama kamu berjalan lah. Nah. Okey, begitu juga
dia boleh mandi junub di luar masjid ataupun buang najis, membersihkan najis, basuh baju yang ada najis ke apa di luar masjid, tak ada masalah. Juga tidak membatalkan iktikaf yang berturut-turut. Faham tak? Okey. Terus. Itulah Malik. Fa in kharaja lima la budda minhu ka aklin wa in amkana fil masjid. Bila mana seseorang tu keluar untuk perkara yang tak nak mesti dia buat, seperti makan. Sekalipun makan boleh dalam masjid. Dia keluar juga makan luar masjid. Ataupun minum dengan syarat minum tu tak boleh dilaksanakan di dalam masjid. Maka oleh sebab tu dia keluar. Wa qada'i hajatil insan, ataupun untuk kencing berak. Wal marad, ataupun untuk sakit. Jadi sakit, dia keluar. Tak? Adakah membatalkan iktikaf tatabuk 10 hari tadi? Tak. Dengan mana bila dia masuk tu dia sambung saja, tak perlu nak start daripada awal balik, tak perlu. Cumanya sakit yang macam mana? Sakit yang menyusahkan dia untuk stay dalam masjid. Tak, sebab sakit yang dia diuji tu perlu pada katil, perlu pada doktor masuk keluar, doktor pula perempuan ada darah haid ke apa, tak boleh nak masuk dalam masjid. Ataupun dibimbangi kalau dia duduk dalam masjid dalam sakit lagu tu, bimbang keluar darah ke apa ikut punggung, ikut mulut, ikut hidung, mengotorkan masjid. Tak, maka sakit yang begitu kalau dia keluar ketika mana dia sedang iktikaf 10 hari berturut-turut tu secara nazar, kita sebut tidak membatalkan tatabuk. Faham tu? Bila sembuh nanti kembali semula ke masjid, sambung sahaja, tak perlu ulang daripada hari pertama semula. Berbeza kalau demam sikit, sakit kepala sikit. Tak, itu tak boleh keluar. Kalau keluar batal at-tatabuk. Ya Allah. Wal haidhi. Tengah-tengah iktikaf mari darah haid. Batal tak tatabuk? Tengok keadaan. Kalau dia bernazar untuk iktikaf dalam tempoh Allahumma salli Muhammad 16 hari dan ke atas. Contoh dia bernazar untuk iktikaf sepanjang Ramadan. Jadi dalam sebulan tu kebiasaannya perempuan akan mari darah haid. Hari ke-25 mari darah haid. Dia pun keluar masjid, tak boleh duduk dalam masjid. Sedang haid, malah iktikaf pun tidak sah. Dia keluar. Jadi 25 hari yang lampau dah sah. Lepas tu 5 hari dia keluar tu, kita sebut apa? Tak dikira sebagai iktikaf lah. Cumanya nanti bila nak sambung, nak sempurnakan 30 hari, dia hanya apa? Sekejap. Tak, tukar contoh. Contoh tadi tu macam tak kena sikit. Jadi sekarang ni dia bernazar untuk iktikaf Allahumma salli Muhammad 30 hari berturut-turut. Tanpa dia tentukan bulan mana. Sebab kalau tentukan bulan mana, yang tu ada cerita lain. Jadi dia bernazar untuk iktikaf 30 hari berturut-turut. Okey, dalam 30 hari ni mesti mari darah haid. Contohlah mari darah haid pada hari ke-26. 5 hari. 26, 27, 28, 29, 30. 5 hari. Maka kita sebut 5 hari tu dia kena keluar masjid lah sebab sedang haid. Dan iktikaf pun tak dikira. Cumanya dia masih ada nazar yang belum tertunai dengan sempurna. Dia nazar 30 hari baru 25 hari. Tak, kita sebut lepas suci daripada haid, mari masuk sambung 26, 27, 28, 30. Faham tu? Jadi tidak memutuskan tatabuk lah, maknanya tak perlu start daripada awal. Bila tu? Bila dia nazar untuk iktikaf 30 hari, bukan 30 hari. Bila dia bernazar untuk iktikaf 16 hari dan ke atas. Dalam contoh kita tadi 30 hari, itu confirm lebih lagi daripada 16. Selesai. Adapun kalau dia bernazar untuk iktikaf 15 hari dan ke bawah. Tak, secara berturut-turut. Zainab bernazar untuk iktikaf 15 hari berturut-turut. Boleh? Maka ketika itu kalau mari darah haid,
kat tengah-tengah, maka kita sebut haid itu membatalkan tatabuk, dia kena start semula daripada awal. Contoh lepas 10 hari mari darah haid, hari ke-11. Disebut batal iktikaf kamu. Batal apa? Tatabuk. Yang lepas tu dapat dah pahala. Tak, dia kena start daripada awal balik. Hari pertama, hari kedua sampailah hari ke-15. Pasal apa? Kita batalkan. Sebab sekurang-kurang suci seorang perempuan antara 2 haid dan 15 hari, 15 malam. Perempuan bila mari darah haid, mesti suci dulu sebelum mari darah haid yang kedua. Suci tu berapa lama? Sekurang-kurangnya 15 hari, 15 malam. Tak, jadi perempuan ni bila dia nazar untuk iktikaf 15 hari, 15 malam, maka dia boleh cari 15 hari, 15 malam yang confirm tak mari darah haid. Tiba-tiba dia pergi pilih hari yang menyebabkan dia haid di dalamnya. Dia pilih 15 hari yang di dalamnya dia akan haid. Maka itu kita sebut dia ada taksir, muqassirah, dia cuai. Bila cuai kita sebut bila haid mari membatalkan tatabuk, dia kena start daripada awal semula. Boleh? Ya Allah. Wa nahwi dhalik. Dan selain daripada itulah. Contoh selain daripada itu apa? Contoh untuk dilaksanakan had ke atas diri dia. Yang mana had tu sabit ke atas diri dia, denda tu sabit ke atas diri dia bukan disebabkan dia ikrar. Kalau dia ikrar sendiri, itu memutuskan tatabuk. Contohlah dia buat satu jenayah, lepas tu benda tu sabit depan qadhi, ada saksi apa semua tak? Maka dia perlu dihudud. Takkan nak sebat dalam masjid, bawa luar masjid. Tak. Maka bila dihudud di luar masjid, dia tidak membatalkan tatabuk. Tak batalkan iktikaf yang berturut-turut tadi. Tatabuk tu berturut-turut. Dengan makna lepas saja iktikaf, masuk masjid, sambung iktikaf. Tak perlu start daripada awal semula. Ada soalan tu. Kalau dia bernazar 30 hari iktikaf tapi hari ke-7, 8 keluar haid, adakah dikira batal iktikaf? Tak. Iktikaf batal lah. Iktikaf untuk hari tu batal. Ketika keluar darah haid tu. Cuma tatabuk tu tak batal. Berturut-turut tu tak batal. Dengan makna lepas dia keluar haid contoh 5 hari kan, dia masuk semula sambung. Mana sambung, dia dah 6 hari selesai, sampai hari ke-7, ke-8, ke-9, ke-10 sambung terus. Tak perlu ulang daripada awal balik. Tak perlu start daripada hari pertama. Tu maksud dia. Boleh? Di dalam bab iktikaf ni kita kena faham ada benda yang membatalkan iktikaf, ada perkara yang membatalkan tatabuk. Ada perkara yang membatalkan kedua-duanya sekali. Jadi kita kena folder tu kena jelas lah. Terus. Wa in kharaja min al-masjid li ziyarati maridin aw salati janazatin aw salati jum'atin batala i'tikafuh. Kalau seseorang tu keluar daripada masjid, tujuan apa? Untuk ziarah orang sakit ataupun kawan dia ke, aw salati janazah, keluar untuk sembahyang jenazah, aw salati jum'ah, ataupun sembahyang Jumaat. Tempat dia tak buat, masjid dia tu tak buat Jumaat, dia keluar untuk sembahyang Jumaat kat luar, maka batal iktikaf yang dinazarkan secara berturut-turut tadi. Jadi sekarang ni kita masih dalam perbahasan nazar yang berturut-turut. Boleh? Mamat bernazar 10 hari iktikaf berturut-turut. Tak? Masuk hari ke-6 tu ziarah orang sakit, batal, berturut-turut tu batal. Ataupun ziarah kawan dia bawa balik daripada Jordan, contohlah. Ataupun pergi sembahyang jenazah pak saudara dia, ataupun keluar untuk sembahyang Jumaat. Semua tu membatalkan iktikafnya yang berturut-turut tersebut. Sebab apa? Dia cuai. Jadi lepas tu dia kena start daripada awal balik lah, hari pertama balik sampai hari ke-10. Boleh? Melainkan ada waktu tak batal. Tak batal tatabuk. Bila? Kalau disyaratkan dalam nazar dia. Ni pun kita dah bincang sebenarnya kan. Dia sebut sahaja aku, ataupun dia nazarkan dulu, lillahi alayya an a'takifa 10 ayyam mutawaliyah fi hadzal masjid wa ashtaritu ala nafsi bil khuruj li salatil janazah, li salatil jum'ah wa. Jadi kalau dalam nazar itu dia sebut syarat. Maknanya aku nazar untuk 10 hari berturut-turut iktikaf ni. Cuma kalau ada sahabat aku mati, aku nak keluar. Hari Jumaat kena pergi sembahyang Jumaat, keluar kat luar. Tak. Maka kita sebut kalau dia letak dalam nazar dia, syarat tu dalam nazar dia, maka dia boleh keluar dan tidak membatalkan tatabuk. Dia boleh keluar tu
untuk tujuan apa? Untuk apa yang disebut saja. Untuk Jumaat, untuk Jumaat saja dia boleh keluar, tak boleh keluar untuk solat jenazah. Tak boleh keluar untuk ziarah orang sakit. Kalau tak, batal dia punya i'tikaf. Okey, kemudian kita pindah masalah yang seterusnya. Boleh tak seseorang tu Allahumma salli ala Muhammad, dia dalam syarat untuk keluar tu dia sebut kalau berlaku apa-apa yang berkait dengan keperluan duniawi ataupun ukhrawi, maka aku nak keluar. Boleh tak? Kita sebut boleh. Boleh. Tapi dengan syarat perkara tu diharuskan oleh syarak lah. Jadi dalam 10 hari tu, tak, tiba-tiba ada orang sakit. Keperluan, boleh kata duniawi, ukhrawi, dia keluar. Ataupun ada pemimpin nak jumpa dia, dia keluar. Ataupun ada orang yang tokek kedai ke apa, nak bincang pasal bisnes, dia pun keluar. Jadi semua tu dibenarkan dia keluar. Sebab apa? Dia letak syarat dah dalam nazar dia tadi, kalau berlaku apa-apa keperluan untuk aku keluar. Maka boleh dia keluar walaupun untuk jumpa pemimpin dan sebagainya. Tapi tak bolehlah keluar untuk bersia-sia, tak boleh. Sekadar bersia-sia tak boleh. Dan lepas selesai urusan dia, contoh jumpa pemimpin. Lepas jumpa pemimpin tu terus kena kembali semula ke masjid. Boleh, tak boleh buat benda-benda lain lah. Kalau tak, batal juga tatabuk tu. Lepas main Jumaat, tak boleh pergi balik rumah, jumpa isteri, lepas tu pergi mana, pergi sini. Tak boleh. Terus selesai urusan tu, terus balik ke rumah. Balik ke masjid. Faham tu? Ya Allah. Cumanya syarat untuk keluar tu mesti perkara yang harus. Tak boleh dia sebut dalam syarat dia, kalau aku nak berzina, aku keluar. Itu tak boleh, tak sah. Nazar tu tak sah pun. Bukan kata syarat dalam nazar pun tak sah. Sebab nazar tu buat perkara haram. Kemudian, kalau dia bernazar untuk jimak, dia sebut apa? Kalau ada keperluan untuk aku jimak dengan bini, maka aku nak keluar. Tak boleh juga. Tak sah dia punya syarat tu. Sebab apa? Sebab jimak ni menafikan i'tikaf. Jadi syarat tu tak boleh dengan perkara yang menafikan i'tikaf seperti jimak. Boleh? Dan tak boleh juga dia mensyaratkan sesuka hati. Maknanya dia sebut lagu ni, bagi Allah ke atas aku untuk aku beriktikaf dalam masjid ini 10 hari berturut-turut, dan kalau aku nak keluar, aku keluar sesuka hati aku. Itu tak boleh. Nak keluar pergi berjalan, nak keluar gitu, tak ikut dan sekali tak boleh. Mesti syarat tu dah letak pada perkara tertentu, macam solat Jumaat, solat jenazah dan sebagainya. Dan ketika itu dia boleh keluar hanya untuk apa yang dia sebut, ataupun dia sebut dalam nazar itu untuk perkara yang mubah, perkara yang arid, yang mubah. Sama ada perkara itu berkaitan duniawi ataupun ukhrawi. Tak boleh sesuka hati begitu, tak boleh. Terus, wa in kharaja li manaratil masjidi wa hiya kharijatun anhu li yu'adhdhina jaz. Kalau ketika mana sedang i'tikaf tu, dia keluar ke menara masjid. Wa hiya kharijatun anhu, sedangkan menara tu, wahya tu wal manaratu ataupun wa manaratul masjid kharijatun anhu anil masjid. Sedangkan menara tu di luar kawasan masjid. Keluar tu pasal apa? Liyu'adzin, untuk azan. Jaz, hukumnya harus. Bila harus tu, tambah syarat lain. In kana huwal mu'azzinur ratib. Kalau dia tu mu'azzin yang ratib, memang dia lantik dah untuk azan. Boleh? Jadi kita sebut seseorang yang sedang i'tikaf boleh keluar untuk azan di menara masjid yang terpisah daripada masjid. Dan ianya tidak membatalkan i'tikaf. Tapi dengan syarat apa? Dia tu ialah orang yang memang dilantik untuk azan. Tapi kalau dia saja-saja nak azan, lepas tu dia pergi keluar daripada masjid, naik ke menara untuk azan, dan itu membatalkan i'tikaf dia. Faham tu? Malah untuk azan ni dia tak perlu qada zaman di azan tu. Jadi dia keluar tadi azan 15 minit. Adakah 15 minit tu dia kena qada? Tak perlu. Tak perlu. Wa illa fala. Wa illa fala. Benda wa illa fala. Dan jika tidak, maknanya sekira-kira dia tu bukan muazzin yang dilantik, bukan muazzin yang ratib, ataupun dia muazzin yang ratib, cuma dia keluar tu bukan untuk azan, pergi kat menara tu nak ambil handset dia tinggal ke apa,
tak, ataupun nak jumpa orang kat menara tu, maka ketika itu fala, apa fala? Fala yajuz, tidak harus dia keluar. Kalau keluar juga, maka membatalkan i'tikaf. Boleh? Okey, kalau ada masjid, lepas tu memang menara tu dalam masjid juga. Tu jelas lah, tak batal i'tikaf. Sebab menara dalam masjid. Sebab tu saya sebut wahya kharijatun anhu. Luar masjid. Boleh ada perbincangan. Kalau dia tu muazzin ratib, boleh keluar dan tak batal i'tikaf. Kalau tidak, maka batal i'tikafnya. Faham tu? Wa in kharaja lima la budda minhu fasa'ala 'anil marid wa huwa marrun wa lam dia ni. Ya'arish ke yu'arish? Maksudnya yu'arish rasanya. Tengok sekejap. Wa lam yu'arish ayyuh. Wa in kharaja lima la budda minhu, kalau dia keluar untuk perkara yang nak mesti dia buat tadilah. Contoh makan, benda lagi tadi. Minum, qada hajat, kencing berak, sakit ataupun sebabkan haid kan. Dia keluar untuk tu. Fasa'ala 'anil marid. Tapi masa dia keluar tu dia tanya khabar orang sakit. Ataupun solat jenazah. Wa huwa marrun, sedangkan dia tu memang on the way, ikut jalan yang dia nak pergi itulah. Walam yu'arish, dan dia tidak berpaling daripada jalan tu, jaz, hukumnya harus. Tapi dengan syarat dia tidak tunggu lama dan tidak berhenti lama kat situ. Begini ceritanya. Allahumma salli ala Muhammad. Zaid i'tikaf. Kita sebutlah 10 hari betul-betul kan. Lepas tu dia nak keluar untuk makan di rumah dia, boleh tak? Boleh. Selagi mana tidak terlalu jauh. Jadi on the way nak keluar tu, on the way nak sampai ke rumah tu, ada orang sakit, dia tanya khabar. Ada orang solat jenazah. Mana mari-mari tu terus dia solat. Boleh, tak ada masalah. Yang penting jalan tu jalan pergi betul. Lepas tu ataupun waktu jalan balik. Perkara-perkara tu boleh dibuat. Adapun kalau tengah-tengah berjalan tu dapat WhatsApp member mati, dia pun pusing masuk ikut mana dia tak tahu. Mana bukan jalan yang sepatutnya dia ke rumah dia, dia meleret ikut lain, pusing ikut lain, yang adil alil tariq, maka ketika itu tidak haruslah dan membatalkan dia punya i'tikaf. Boleh? Sebab tu saya sebut wa in ar-raja li ajli. Kalau dia pusing tapi ikut jalan lain, jalan ke rumah ikut ni, dia ikut tepi, ikut kanan. Sebab orang sakit tu belah kanan ataupun belah kiri, dia nak solat jenazah ke atas kawan dia, batalah, maka batal i'tikafnya. Boleh? Ya Allah. Wa tahrumul, yang terakhir, wa tahrumul mubasharatu bi syahwah. Dan haram mubasyarah. Mubasyarah ni sentuh kulit ke kulit. Antara lelaki dengan perempuan dengan syahwat, hukumnya haram. Jimak pun haram, mubasyarah dengan syahwat kulit ke kulit pun hukumnya haram. Tapi kalau sentuh saja salam dengan bini ketika i'tikaf, tak ada syahwat, tak ada masalah, walaupun kulit ke kulit. Okey, wa yahrumu 'alal 'abdi waz zawjah duna idzni sayyidin wa zawjin, dan diharamkan i'tikaf ke atas hamba dan isteri tanpa izin daripada tuan. Ini bagi hamba, dan tanpa izin daripada suami, itu bagi isteri. Jadi hamba dan isteri nak i'tikaf boleh, tapi minta izin daripada tuan ataupun daripada suami. Kalau i'tikaf juga tanpa izin, kita sebut sah i'tikaf, cuma berdosa. Yang terakhir sebagai tambahan, hamba mukatab, dia boleh i'tikaf tanpa izin tuannya, tidak ada masalah. Apa mukatab? Hamba yang kita buat akad mukatabah dengan dia. Tak, kita panggil dia, Mamat, aku nak bebaskan kamu, tapi bukan secara percuma lah. Mu kerja. Setiap bulan, selama setahun ni, mu bagi aku 1,000. Cukup 12 bulan, 12,000, mu bebas. Tu akad kita abah. Tak, dia pun kerja lah. Kemudian dia i'tikaf dalam tempoh tu. Adakah mesti telefon dulu kita sepatah? WhatsApp dulu minta izin tak? Tak, perlu minta izin. Fahimtum? Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ada soalan? Alhamdulillah, selesai ya. Boleh insya-Allah. Dalam apa-apa situasi, gambar mesti ada sebagai bukti kita. InsyaAllah boleh. Ada soalan?
Buka kamera masing-masing. Hak tak handsome pun tak apa buka ya. Saya tak handsome buka, mana-mana ada. Kita nak bergambar. Tak ada soalan tu rayanya. Ha. Siapa yang handsome betul lah lagi dah kena buka. Hak tak handsome pun buka dah. Ya Allah. Hak perempuan kalau segan tak apalah. Ha. Tapi kalau buka, mungkin ada rezeki. Tak? Ya Allah. Boleh? Siapa senyap gambar ni?